Kerana kesemua sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah serentak. Dia ni bersifat, dia ni adalah qadim, ya. Dia ni sedia ada pada zatnya Allah Ta'ala. Cumanya ulama usuluddin, ulama tauhid menyusun, menyenaraikan yang mana kita belajar, cara kita faham, cara kita hafal ni, yang mana Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith ini kerana dua sebab yang utama. Yang pertama, ataupun dua susunan ataupun sebab yang utama. Kerana yang pertama disebutkan tertibuz zikri, iaitu susunan yang memudahkan bagi mengingatkan atau mengingatinya ataupun memahaminya satu persatu. Sebab tidak mungkin untuk disebut kesemua sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu dengan sekali sebutan. Wujud, qidam, baqa tak boleh, dia mesti susunan. Jadi itu untuk kita memahami dan menghafalnya. Jadi disebut tertibuz zikri, susunan yang mana disebutkan untuk mudah mengingati dan memahami. Sebab tu disusun satu-satu. Tapi hakikat dia adalah ianya bersifat qadim. Ianya qadim pada zatnya Allah Ta'ala, atau ia bersifat qidam, semuanya sedia ada. Yang kedua adalah disebut sebagai, kenapa susunannya sedemikian rupa, nanti kita belajar along the way daripada wujud, qidam, baqa sampai ke kaunuhu mutakaliman, kita akan nampak dia punya kaitan antara satu sama lain yang mana munasabah. Contoh secara sepintas lalu, Allah wujud yang sebenar-benar wujud, yakni tak ada permulaan dan juga tidak ada pengakhir. Yang mana Allah tak wujud, yang mana Allah itu wujud tiada mula dan tiada akhir, yang tidak sama sekali dengan makhluk. Yang tak sama sekali dengan makhluk, justru ianya bersifat dengan qiyamuhu binafsih, iaitu Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada segala sesuatu, tapi segala sesuatu pula berhajat kepada Allah. Dan dianya Allah adalah yang bersifat dengan wahdaniyah, yakni esa. Tak boleh kalau dia yakni Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk, tentu sama dengan makhluk. Nampak di situ. Kalaulah Allah Ta'ala tidak esa, berbilang, maka berhajat kepada sesuatu tu kait dengan yang belakang-belakang, nanti kait pula dengan yang depan. Allah Ta'ala yang bersifat dengan maha mendengar, Allah yang bersifat dengan maha melihat, ya, Allah bersifat dengan maha melihat, tak sama dengan makhluk, kait dengan mukhalafatuhu lil hadis. Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat, tak sama dengan apa, yang mana tidak memerlukan alat ataupun bantuan ataupun apa seumpama kita ada mata, ada telinga, ada lidah dan sebagainya. Sifat kalam Allah Ta'ala tidak sedemikian, kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith dan juga qiyamuhu binafsih. Ini kita akan nampak nanti dia punya kait itu. Sebab tu dalam pengajian kita ni akan ada, kita kan pergi ke belakang balik sekejap, ulang kaji, mungkin kita ke depan pula. Dia bukannya jadi cacar marba ke tidak, dia ada kait nanti. Nanti bila tiba kat situ, walaupun ke depan, kita nampak dah, sebab kita dah mention sebelum ni. Ataupun kita sedang berjalan dalam bab, kita belajar bab kudrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Jadi nak kait balik. Contoh kalau ada, sebab saya pernah ditanya oleh apa nama kita sebut sebagai macam mubalik Kristian lah. Dia kata kalau Tuhan boleh menciptakan segala sesuatu, kenapa tidak ciptakan anak dan isteri? Di situ. Dalam Quran disebut boleh menciptakan segala sesuatu. Bila kita faham, Allah tak akan ciptakan sesuatu yang mustahil pada segala. Itu ada sekutu baginya. Ada anak isteri itu bagi kita makhluk, satu inilah kelebihan lah. Tapi tidak bagi Allah Ta'ala itu satu kelemahan, kerana Allah bersifat dengan wahdaniyah. Kafirnya manusia, Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk dari segi zat, sifat, perbuatan. Dan Allah Ta'ala itu esa dari segi zat, sifat, perbuatan. Nampak tak kait dia tu? Ni kita tak pergi lagi, kita baru nak masuk baru wujud ni nak masuk qidam ni kan. Tapi nak faham kait dia. Jadi kenapa wujud tu nombor satu pula? Iaitu dan yang lain, ya, wujud diletak nombor satu dalam tertibuz zikri kerana disebut sebagai asasul ilahiyat.
asas kepada ketuhanan. Taklah kita boleh bincang semua semua perkara yang menjadi sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu, melainkan kita menyebut tentang wujud terlebih dahulu. Dan wujudnya Allah Ta'ala itu wujud yang hakiki, telah kita bahas. Wujud yang zati, wujud yang sebenar-benar wujud kalau dalam bahasa Melayu, yakni tiada mula dan tiada akhir. Kait nanti kita akan masuk kidam dengan baqarah, nanti dalam bab baqarah nanti, walaupun kita tak masuk lagi, kaitnya nanti kita akan memahami bahawasanya makhluk selama-lamanya tidak akan menjadi Tuhan, kerana tidak boleh mengumpulkan dua ini, kidam dan juga baqarah. Ada makhluk yang kekal tetapi dia ada mula, seumpama syurga, neraka, arasy, kursi, qalam, luh mahfuz, jasad para nabi, jasad para rasul, ruh dan juga tulang ajbu zanab. Hak tu semuanya kekal, tetapi kekal nanti kita masuk dalam bab baqarah dinamakan kekal aradi. Maknanya dia ni dikekalkan oleh Allah Ta'ala kerana sebelumnya dia ada mula, yakni dicipta oleh Allah. Boleh? Baik, kita masuk dalam bab kidam. Jadi dalil, siapa ingat dalam bab wujud Allah Ta'ala ni ada berapa secara umum ni? Ada tak poin-poin yang pentingnya kita kena tulis? Siapa ada catat? Secara umumnya dalil bagi sifat wujud Allah Ta'ala itu adalah 2700 nama Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ni poin-poin ni kena catat lah. Sebab kalau orang-orang yang tak percaya ni, ada disebut di dalam Al-Quran sebanyak 2700 kali nama Allah being mentioned di dalam Al-Quranul Karim sebagai dalil umum, dalil nakli bagi Allah Ta'ala itu wujud. Manakala menurut akal yang waras, alam ini merupakan apa dia? Merupakan bukti ataupun dalil bahawasanya Allah itu wujud, kerana mustahil, apa dia? Mustahil alam ini terjadi dengan sendirinya secara kebetulan ataupun tiada yang menjadikan. Pasti ada yang menjadikan. Tak ada siapa yang boleh cipta adakan alam ini melainkan dia, yakni Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Justru Allah lah yang menjadikan alam semesta ini. Boleh? Baik. Tu orang kata dia punya the gist lah, isi penting Dan dalil secara khusus ni, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, hingga ke akhir ayat yang kita tengok di dalam Al-Quran. Kita dah bahas satu-satu kan, dan dia telah memudahkan. Apa maksud memudahkan itu? Ada tak beritahu? Belum. Apa tu? Ada yang, kalau ada beritahu, kalau belum saya ni. Contoh ya, catatan dia. Contoh, Allah yang telah mencipta langit dan bumi dan menurunkan air dari langit, maka dikeluarkan dengan sebab air itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Jadi hakikat rezeki itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau orang beranggapan kerana apa dia? Ada ke tak Kak? So, kalau tak ada, saya huraikan. Baik. Kat mana Kak? Sampai sini tu kat mana? Tamam. Okey. Baik. Sebab kitab saya ada catatan. Baik. Tak apa. Kita dah baca kan ayat Al-Qurannya, betul lah ya Kak ya? Kita dah baca ayat Al-Qurannya, kita tengok terjemahannya, boleh? Baik. Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Okey, kita tengok di dalam Al-Quran selalu sebut langit dan juga bumi. Tetapi bila disebutkan langit itu dengan lafaz jamak, berbanding dengan kalau bumi ini lafaz dia singular, lafaz dia mufrad. Kenapa? Sebab ulama menyebutkan, boleh buat catat, kerana langit ini banyaknya lapisan langit yang memberikan banyak manfaat dan kelebihan. Turunnya rezeki, turunnya rahmat, turunnya berkat, turunnya hujan, turunnya pengampunan daripada Allah. Tu maksudnya. Jadi ulama tafsir menyebutkan banyak disebutkan secara lafaz jamak, secara lafaz plural, sebab banyaknya lapisan langit yang memberikan banyaknya manfaat.
berbanding kalau lapisan bumi satu lapis saja. Ya. Satu lapis saja. Kalau kita korek-korek lagi kat bawah tanah tu ada apa? Orang belajar geografi, apa dia? Apa ni, mantel lah, apa benda gini-gini tengah-tengah tu kerak bumi dah, jadi api dah. Tak ada apa dah, kan? Jadi lapisan itu, sebab tu ulama menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lapisan, satu lapisan bumi, lapisan langit, banyak-banyak lapisan, menunjukkan banyaknya kelebihan-kelebihan yang ada, manfaat-manfaat yang ada daripada lapisan-lapisan langit. Sebab tu disebut sebagai dengan lafaz jamak, berbanding dengan bumi. Baik, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu satu, ya. Lagi satu, digandingkan antara satu sama lain itu ialah langit dan bumi ini saling berkait lah, berkait, kait antara satu sama dengan lain, ya. Maaf, apa dia? 7 lah, 7. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tengok kan, wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah yang mencipta langit dan bumi dan menurunkan air daripada langit, maka dikeluarkan dengan sebab air itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Masya-Allah, tabarakallah. Tu yang kita sebutkan, hakikat daripada rezeki itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Air daripada langit. Di situ dia punya pemahaman yang patut kita fahami, hakikat daripada Allah Taala. Sebab tu kalau kita baca ayat Al-Quran ni, tengok ya, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah Taala dengan sebab air itu buah-buahan, ya, maknanya tanam-tanaman sebagai rezeki untukmu. Daripada Allah Ta'ala belaka. Kalau kita makan apa yang kita makan, kita kait balik, kita tahu bahawasanya ia ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeza dengan orang yang bukan Islam, orang yang tidak beriman, dia tidak apa? Tidak acknowledge perkara tu. Baik. Jadi bila kalau tengok ayat ni juga teringat saya ketika mana saya di Bumi Tarim, Hadramaut, Yaman. Masya-Allah, tabarakallah. Di sana tempatnya panas. Kalau hujan kadang-kadang, kalau setahun tu sekali itu pun berapa minit saja. Kalau kering sungguh. Kalau panas, ya Allah, masya-Allah, tabarakallah, ya. Nak cecah 50 pun pernah. Pernah satu ketika dalam perjalanan saya daripada kelas nak balik ke rumah, dalam naik motor, perjalanan balik, tiba-tiba rasa macam ada keluar apa ni, basah ni, rupanya darah, panas, menggelegak otak saya. Cair kalau otak saya, insya-Allah kot. Gitu. Gitu, panas, ya. Tapi masya-Allah di Bumi Tarim, Hadramaut, Yaman khususnya, ya, air itu abundance, air bawah tanah, masya-Allah, tabarakallah. Seolah-olah ya bumi itu buat kerja langit, ya, supply air daripada bawah tanah, masya-Allah. Walaupun hujan itu kurang. Allah Maha mengetahui, ya, lembah, di kawasan lembah kalau hujan lama sikit 20 minit, itu terlalu lama dah. Air boleh memenuhi lembah, air dia jadi laju dan sebagainya, boleh jadi banjir. Kebanyakan rumah yang masih rumah-rumah lama masih diperbuat daripada tanah dan jerami. Jadi kalau lama hancurlah rumah. Ya, subhanallah. Tu. Jadi ini Allah Taala Maha Ilmu. Kembali. Jadi kemudian wasakhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amrih, dan dia yakni Allah Taala yang memudahkan bahtera berlayar di laut dengan kehendaknya bagimu. Subhanallah. Apabila kita tengok ni, ya, kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kapal itu terapung. Untuk pengetahuan ibu-ibu, mungkin ada ibu-ibu yang tahu, ya, bahawasanya kita bangsa Melayu sendiri, ya, adalah bangsa yang antara yang terawal berlayar di lautan itu. Teknologi lautan ini yang begitu hebat, ya. Dah merentasi beberapa benua sebelum penjajah barat tu dah merentasi benua-benua tersebut. Kita telah kita sebut sebagai dah berlayar ribuan tahun dah kapal-kapal kita. Jadi kalau kita tengok, ya, kapal yang Allah Ta'ala jadikan itu, ya, kapal yang first kali apa kapal Nabi
Nabi Nuh. Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh alaihissalam ya. Masya-Allah, Allah Taala wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk buat bahtera yang pertama tak tenggelam. Pada ketika Nabi Nuh alaihissalam nak buat bahtera tu, diperintah oleh Allah untuk buat bahtera, Allah tidak, dalam tafsir disebutkan Allah tidak perintah Nabi Nuh ambil terus potong pokok terus, tidak. Tanam dulu biji benih, tunggu dulu dia dah besar, menunjukkan kesabaran yang begitu tinggi ya. Dah besar, potong semua, dah buat, tiba-tiba apa dia, kaum Nabi Nuh bakarnya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Antara mukjizat ni jarang juga diceritakan. Apa yang mukjizat Nabi Nuh? Antaranya kapal Nabi Nuh ni tak terbakar sama sekali apabila dibakar. Api kan membakar. Sebelum peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak dibakar, tak terbakar lantaran daripada api Nabi Allah api Raja Namrud itu, maka kapal Nabi Allah Nuh alaihissalam itu cuba dibakar oleh kaumnya, tak terbakar sama sekali. Itu antara mukjizat Nabi Allah Nuh alaihissalam. Jadi tu teknologi yang pertama. Bila dibuatnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan mana ada air kawasan tu. Lagilah orang menuduh, mengatakan Nabi Nuh tu gila. Air tak ada, apa tak ada. Jadi subhanallah, bila tenggelam keseluruhan dunia ni, bumi ni tenggelam, masya-Allah ya, berlayarlah Nabi Allah Nuh alaihi salam ya, dalam banjir yang begitu dalam itu, sampai di kawasan Kaabah, disebut mengelilingi Kaabah 7 kali, tempat Kaabah tu. Jadi kita tengok masya-Allah tabarakallah ya, teknologi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa yang Allah Taala buat itu ya, tak tenggelam sama sekali. Kita tengok bagaimana ya orang yang angkuh ya, bagaimana orang yang angkuh seperti yang mencipta Titanic tu. Tengok dia kata apa? Dia kata Tuhan pun tak boleh nak. Ini tak, bukan apa, dia tak percaya Tuhan, dia cakap macam tu. Dia tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, dia takkan cakap macam tu. Dia kata Tuhan pun tak boleh tenggelamkan Titanic yang dia buat tu. Langgar sikit je iceberg. Gitu. Langgar sikit je. Bukan iceberg hempak atas Titanic tu tenggelam, tak. Langgar sikit, bocor pum habis. Itu bukan cerita fiksyen, itu memang betul. Cerita fiksyen tu cerita-ceritalah. Tapi tenggelamnya memang betul. Dapat tak naik-naik sampai sekarang? Tak dapat nak naik. Di situ. Jadi subhanallah, tenggelam habis. Sebab itu orang macam ni kalau dikenal Allah, takkan dia cakap macam tu. Tapi dia memang tak percaya kepada Tuhan. Dia tak kenal Tuhan, dia tak erti. Di situ. Sebab itulah manusia ni mesti awal-awal awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal di dalam agama itu mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi ma'rifatullah yang dimaksudkan adalah yang ammah, yang umum, iaitu sebagaimana yang kita dah tengok di dalam kitab kita, disebut dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Maka ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Kerana kita nak membetulkan salah faham. Ada yang mengatakan ilmu ma'rifatullah ni ilmu yang payah. Ya, yang itu ma'rifatullah yang khassah, yang Allah Ta'ala kurniakan. Yang kita wajib belajar hak ni lah, yang sifat 20 ni. Gitu. Baik. Sebab itu disuruh tengok, dan dia ini Allah yang memudahkan bahtera berlayar di lautan. Subhanallah. Kalau kita tengoklah Maha suci Allah. Kita tengok kapal besar tak? Besar lah, kita katalah kapal besar kapal. Duit 50 sen tu besar tak, duit 50 sen? Pasal apa duit 50 sen tu tenggelam? Gitu. Maha suci Allah. Maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala belaka yang beri ilham kepada manusia sekian. Baik. Jadi dialah Allah, wasakhkhara lakum anhar wasakhkhara lakum asy-syamsa wal qamara da'ibain. Dan dialah Allah Ta'ala yang telah memudahkan bagimu matahari dan bulan untuk terus beredar ya, siang malam. Ni siang, walaupun mendung-mendung macam ni siang, confirm siang. Tu
Kemudian kejadian malam, ya, kejadian siang dan malam yang penuh hikmah, ya, lantaran daripada matahari dan bulan yang terus beredar sebagai satu apa dia? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan dialah yang memudahkan bagimu malam dan juga siang lantaran daripada tadi. Jadi kita ambil siang, malam, tanda kebesaran Allah. Kalau dia renung dah cukup. Tak mungkin siang malam jadi sendiri. Boleh kita stop dia jadi. Kita nak buat jadi malam lah. Ada teknologi yang buat macam tu. Jadi malam sekarang. Malam tak ada. Siang ni siang, malam. Atas kudrah dan juga iradah Allah Ta'ala. Nanti kita belajar bab kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Ta'ala berikan kepada kamu apa yang kamu pohonkan. Allah lah sebaik-baik pemberi, ya. Allah lah sebaik-baik pemberi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memperkenankan segala hajat-hajat kita. Betul, kita doa dalam suratul Ikhlas apa kita baca? Allahus Samad. Betul tak? Dalam ayat dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu. Jadi ni kait belaka bahawasanya Allah Ta'ala lah yang memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Ar-Rahman. Kalau kita belajar dalam syarah basmalah tu, Ar-Rahman, Allah Ta'ala memberi dengan memberi tiada batasan. Orang kafir pun dapat, orang Islam pun dapat. Sebab sifat Allah Ta'ala yang Ar-Rahman itu sebesar-besar nikmat yang Allah berikan tiada batasan sama sekali. Kalau ada batasan, seteguk air pun orang yang tak beriman tak dapat. Begitu, ya. Kalau ada nilaiannya dunia ini, walau seperti sebelah sayap nyamuk. Begitu. Jadi Allah yang beri. Kalau kita dapat apa yang kita dapat, itu semua adalah kehendak Allah Ta'ala juga. Itu pegangan kita. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan sekiranya, ni selalu kita dengar ayat ni, dan sekiranya kamu cuba menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya tidak terhitung. Jadi ulama sebutkan nikmat Allah Ta'ala sahaja tak terhitung. Ini kan pula ada orang nak capai-capai, nak cuba nak memahami zat Allah dan sebagainya. Kita takkan boleh, takkan mampu. Tafakkaru fillah wala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Fikirlah kamu akan kejadian Allah, jangan sesekali kamu memikirkan akan zatnya Allah. Yang kita boleh belajar ini adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat saja kita tak boleh hitung. Oksigen yang kita hirup, ya, subhanallah, depa ada kajian kan dalam sains. Banyaklah. Sebenarnya satu perkara yang perlu kita fahami, apa jua kajian dan sebagainya, natijah dia apa? Apa natijah? Kalau tak ada natijah, apa dia? Tak ada faedah. Faham Natijah maknanya hasil. Contoh dia pun buat kajilah dengan maha suci Allah, subhanallah. Kalau kita bersin dengan dengan terbuka biji mata kita dengan kekuatan tu berapa ratus kilometer sejam, bersin tu kalah tu Usain Bolt punya tu. Bersin seseorang tu sekali dia bersin beratus kilometer sejam. Kalau mata dia tak tertutup, nescaya bola mata akan terkeluar. Subhanallah. Tapi kalau orang tak boleh fikir benda tu, dia tak kait dengan Allah Ta'ala. Dia kait, like that lah, gitu saja. Dia tak ada nak kait dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang menjadikan semua tu? Jantung kita, otak kita, darah kita, saraf kita dan sebagainya. Hingga kan ulama bagi yang simple saja. Kenapa Allah jadi kita ada mata dua? Kalau ada mata tiga dah tak elok lah. Bukan suruh tengok cerita wayang ke apa kan. Dia ada tiga mata. Memang tak. Kalau orang kata handsome lawa macam mana pun, dia ada, Masya Allah kan, muka dia kata, kalau nak kata handsome ke cantik tu, muka mesti simetri. Macam mana ya, ada orang tu dia punya kajian tu, simetri tu bokir macam subhanallah lah kan. Tapi kalau ada mata terletak satu kat dahi, apa cerita? Nampak tak? Maha suci Allah Ta'ala. Dia jadi kita manusia ada dua, subhanallah. Itu banyak lagi, terlalu banyak. Subhanallah.
terlalu banyak. Tetapi kalau kita tak fikir natijah dia, tak faham natijah dia, siapa yang membuatnya, hakikatnya satu kerugian yang besar. Macam kita, telinga kita ada wax, rupanya wax tu adalah menghalang daripada serangga-serangga nak masuk daripada tu. Subhanallah. Tapi kalau semua tu tak boleh difikir, minta maaf dengan bahasanya, kalau disebutkan manusia daripada air mani yang hina, maksudnya kalaulah minta maaf disebutkan jatuh di lantai di tanah, itik tak sudu, ayam tak patuk. Tetapi Allah menjadikan daripada air mani yang hina tu ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Cuba berfikir, afala taqilun, dalam Quran selalu sebut, tidakkah kamu berfikir? Kalau dia boleh fikir, dia akan renung balik, aku ni dalam in life mesti ada dia punya tujuan dia. Banyak kalau kita tengok, minta maaf kalau kita sebutkan, kalau orang dengar motivation in English sebut begini purpose in life. Kita orang Islam jelas apa purpose in life kita, siapa tahu? Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Itu purpose in life. Tidak aku jadikan, kata Allah Ta'ala, jin dan manusia hanya senya untuk beribadah kepada aku. Jadi ulama tafsir sebut lagi, Imam Al-Alusi sebut dalam tafsir ini, menyebutkan liya'budun bermakna liya'rifun, bukan makna menyembah, mengabdikan diri, menghambakan diri, sembah Allah Ta'ala semata-mata, tetapi maksudnya juga disebutkan liya'budun bermakna liya'rifun, mengenali akan Allah. Mesti kena belajar. Ada orang dia semayang tapi dia tak kenal Allah Ta'ala. Dia semayang tapi dia berfahaman, berpendapat, berpegang Allah Ta'ala tu duduk atas langit, beranggota, duduk atas arash dan sebagainya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Orang kalau mengaji dalam bab qiyamuhu binafsih, nanti kita akan masuk. Bila dia faham qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada segala sesuatu. Segala sesuatu perlu berhajat kepada Allah. Jadi bila dia berdepan dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ta'ala istiwa pada arasy-Nya yang agung, bukan bermaksud Allah Ta'ala tu duduk ataupun bersila ke berdempik dengan arasy. Maha suci Allah Ta'ala. Kerana apa, Kak? Kerana Allah qiyamu bi nafsihi. Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu. Allah cipta bukan nak Allah ada kepentingan kepada apa yang Allah Ta'ala cipta. Dari situ. Di situlah kita akan faham nanti sifat harus pula bagi Allah, tidak wajib bagi Allah Ta'ala untuk memasukkan seseorang yang taat ke dalam syurga, dan tidak wajib. Tidak wajib bagi Allah Ta'ala nak memasukkan seseorang yang taat ke dalam syurga, dan tidak wajib untuk Allah Ta'ala untuk memasukkan seseorang yang ingkar ke dalam neraka. Harus saja. Jadi sifat yang harus bagi Allah. Kerana Allah tidak digagahi, Allah tidak dipaksa, Allah tidak mengambil kepentingan atas apa yang Allah Ta'ala lakukan, apa saja perbuatan, ciptaan. Dan cuma janji Allah adalah benar. Allah maha benar dalam janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Di situ boleh faham Jadi kita, apa yang kita minta, apa kita pohon, hakikatnya Allah yang beri. Beri ni macam mana, Kak? Beri ni ada yang Allah beri direct, terus minta dapat. Ada yang beri Allah tak tangguh di akhirat. Ada yang Allah beri dengan gantikan dengan lebih baik. Diganti selamat dari musibah, ataupun dijauhkan daripada penyakit dan sebagainya. Jadi Allah begitu, sebab bila kita minta, Allah pasti beri. Allah ud'uni astajib lakum. Jadi Allah bagi itu ada tiga. Allah bagi langsung, Allah bagi tangguh, atau Allah tangguh di akhirat, ataupun Allah ganti. Baik. Cuma yang menariknya, kalau kita mengaji lagi dalam beberapa kitab-kitab tasawuf disebutkan, hatta kalau orang kafir sendiri, last dia permintaan dia, kalau dia minta, dia dapat. Sebab tu ada satu kisah, ada dua, satu orang kafir dan jadi satu orang Islam Muslim yang soleh. Dia ada minta sebelum dia meninggal sesuatu, tetapi dia tidak dapat apa yang dia minta tu. Sampai dia meninggal, dia bersedih tak dapat yang dia minta. Manakala ada satu orang kafir itu, dia minta sesuatu, dia nak minta satu, dia mengidam lah kita sebut, dia teringin nak makan satu ikan yang ikan tu tidak ada di lautan dekat negeri dia, ada di lautan 7
seberang 7 ni bukan seberang 7 kampung, seberang 7 lautan. Hanya kat situ je ada ikan tu. Dia teringin nak makan tu. Maha suci Allah Ta'ala. Allah perintahkan malaikat bawakan ikan tu dijaring nelayan di negeri dia. Dia dapat mana? Nelayan tu bawa ke onshore. Kemudian dia beli ikan tu, dia masak. Lepas tu dia dapat makan. Lepas tu dia meninggal. Manakala ada satu orang Muslim yang soleh ni, dia ada hajat yang dia naklah sekian lama, sampai ke akhir hayat dia tak dapat. Sedih dia kerana tersebut. Jadi para malaikat mencari hikmah dan bertanya kepada Allah Ta'ala, apa hikmah dia? Kerana orang kafir itu, ya, dia memang ada melakukan kebaikan, tetapi lantaran kerana kekafiran dia, Allah balas kebaikannya di dunia sahaja. Apa dia nak itulah. Jangan kita tengok, kalau kita tengok dia tu, yalah, kalau hakikat pada kematiannya dia ni kafir, kalau kita tengok dia mati senyum, jangan kita tak boleh assume, kan? Jadi maksudnya begitu, ya. Allah berikan di dunia, takat kebaikannya di dunia Allah bagi. Allah Maha Adil, Allah bagi. Tetapi orang yang Muslim tadi, orang soleh tadi tu, ada satu kesalahan, dosa yang dia buat, Allah nak ampunkan dosa dia, Allah tak bagi apa yang dia nak. Jadi dia mati dalam keadaan yang baik dengan apa yang kita sebut sebagai kerana diampunkan dosa lantaran dia tak dapat apa yang dihajati tadi. Subhanallah. Itu antara lain, ya, yang boleh kita renung-renungkanlah dari sudut tasawufnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim lagi sangat mengingkari. Sebab itulah la ilaha illallah, ya. Kenapa zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita kecapi nikmat yang Allah Ta'ala berikan, namun tidak taat kepada Allah. Bahkan ada yang tenang saja dalam melakukan maksiat, tak ada rasa apa-apa. Wa iyazubillah, mohon jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi itu, ya, di dalam serba sedikit daripada surah Ibrahim 32-34 ni lebih kurang maksud, ya, daripada yang boleh kita dapat pengajaran daripadanya. Subhanallah. Jadi dengan demikian wajiblah bagi Allah sifat wujud, ertinya ada, dan mustahil atasnya sifat adam, ertinya tiada. Jadi perlu kita fahami, ya, sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana wujud yang zati, ya, wujud yang hakiki, makna sebenar-benar wujud, ya. Kita dah bahas wujud Allah Ta'ala tu wujud yang hakiki, wujud yang zati, mana yang sebenar-benar wujud berbanding dengan makhluk. Wujud yang apa? Ingat, wujud yang majazi, betul? Iaitu wujud yang ada mula dan ada akhir. Juga wujud, ya, yang disebutkan untuk makhluk yang dinamakan wujud yang aradi, iaitu wujud yang ada mula namun tiada akhir bagi kewujudannya. Yang ni di apa? Wujudnya itu tiada akhir lantaran kerana Allah Ta'ala mengekalkannya. Allah yang mengekalkannya. Jadi banyak di dalam Al-Quran. Juga boleh kita tengok di dalam hadis Nabi SAW, ya. Dalam hadis disebutkan Nabi bersabda SAW, iaitu yang berbunyi, innallaha sani'u kulli sani'in wa san'atih, iaitu maksudnya, boleh buat catatan maksud dia, ya, riwayat Imam Al-Hakim, ya, boleh buat catatan maksud hadis, ya, maksud hadis riwayat Imam Al-Hakim. Saya ulang, riwayat Imam apa? Al-Hakim, ya. Juga Imam Al-Baihaqi, tulis juga Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Saya ulang, ya. Jadi riwayat hadis ni maksudnya saya akan bagi tahu, matanya saya akan baca sekali. Maksudnya ibu-ibu boleh tulis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Boleh, ya? Jadi hadisnya berbunyi, saya bacakan matan dia, ibu-ibu nanti salinkan maknanya. Innallaha sani'u kulli sani'in wa san'atih. Apa makna dia? Boleh buat catatan. Sesungguhnya
Allah adalah pencipta setiap pencipta dan ciptaannya. Sesungguhnya Allah adalah pencipta setiap pencipta dan ciptaannya. Baik. Sebab itu akal kita ni pastilah boleh berfikir dengan waras dan benar, ya, bahawa Allah Ta'ala itu wujud dengan dapat dibuktikan dengan semua ciptaan-ciptaan Allah, termasuklah kita sendiri. Kerana apa? Bila disebut makhluk, apa takrif makhluk? Ingat tak? Boleh seorang wakil? Apa makna makhluk? Kita kena ingat takrif. Kita akan ulang-ulang benda ni sampai ibu-ibu ingat terus. Tu. Ya, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Apa makna hadis ataupun hawadis? Sesuatu yang baharu, yakni ada permulaan bagi kewujudannya. Kita kena ingat hadis, hawadis tu apa, makhluk tu apa, ya. Bila kita faham dia hadis, dia hawadis, dia baharu, jadi mustahillah sesuatu yang baharu tu terjadi dengan sendirinya, betul tak? Jadi sesuatu yang hadis atau hawadis yang baharu, yakni ada apa kak? Ada mula. Dia tak boleh jadi dengan sendirinya kak. Dia mesti ada pencipta untuk menjadikannya, dan penciptanya itu barang tentulah Allah. Sudah tentulah Allah. Contoh, manusia ni makhluk, betul tak? Apa makna makhluk tadi kak yang kak sebut tadi? Yes. Jadi makhluk itu, manusia itu makhluk. Justru manusia itu baharu. Bila makhluk kan dicipta. Bila dicipta mesti ada mula, betul tak? Jadi bila ada mula maknanya dia baharu. Jadi mustahil manusia itu terjadi dengan begitu saja. Tanpa ada penciptanya. Hakikatnya adalah Allah yang mencipta kita. Jadi bagi mereka yang mengatakan atau tak percaya Tuhan itu wujud, dia kata Tuhan tu tak ada, pasti semua makhluk dan pastilah manusia dengan dirinya sendiri yang dia tak percaya Tuhan tu, dan semua makhluk yang lain tu tak ada. Sedangkan ni hak depan saya ni, diri saya sendiri, semua alam yang terbentang luas ini telah menjadi bukti yang nyata. Mata kasar kita dapat melihat bahawasanya makhluk itu ada. Justru pasti ada yang menciptakan makhluk itu, kerana makhluk tak mungkin, tidak pasti, tak boleh terjadi dengan sendirinya. Ada yang menciptakan hanya Allah sahaja. Tu. Sebab tu juga ulama menyebutkan di sini, untuk sebab tu akal ni penting. Akal itu sendiri takrifannya yang boleh membezakan antara yang baik dengan yang buruk, betul dengan yang salah. Jadi sekiranya makhluk tu tak ada pencipta, contohlah, sebenarnya tidak. Sekiranya makhluk itu ada dengan sendirinya tanpa pencipta, akan berlaku salah satu daripada dua perkara yang mustahil. Salah satu daripada dua perkara yang mustahil ni pasti akan terjadi. Nombor satu, apabila makhluk menjadi pencipta, sudah tentu ada dua pencipta pula. Satu makhluk tu sendiri, satu pencipta yang menjadikan. Boleh tak kita ni fikir? Sebab tu nanti dalam bab qidam nanti kita akan belajar yang adalah istilah dia ad-daur wa talsalsul. Kita tak masuk lagi qidam. Kita faham kat sini, kita explain dulu, nanti masuk dekat bab qidam kita lebih memahami. Dia akan berlaku satu situation yang dinamakan ad-daur wa talsalsul. Ad-daur ni mana berpusing, A cipta B, B cipta A. Boleh tak jadi macam tu? Ni dua, ni dua. A cipta B, B cipta A at the same time. Tak boleh. Tu yang dimaksudkan, kalaulah tak ada pencipta, Allah bukan pencipta, akan berlaku salah satu daripada dua perkara yang mustahil. Contohnya apa dia? Ada dua pencipta, iaitu makhluk itu sendiri pencipta, dan pencipta itu yang menjadikan. Boleh tak?
A cipta B, gelas cipta botol, botol cipta gelas at the same time. Boleh tak? Tak boleh. Kalau boleh pecah kepala pun tak boleh. Pecah kepala pun cantum balik pun tak boleh juga. Makna tak boleh. Nampak tak? Sebab tu disebutkan mustahil ada pencipta, mustahil ada dua pencipta di alam ini. Kalau ada, apa berlaku? Binasa, hancur, rosak. Allah sebutkan dalam ini dalil di dalam sifat wahdaniyah. Lau kana fihima, cuba buka wahdaniyah. Ada tak? Cari sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Cek. Kitab kecil 18, kitab besar berapa? Cek. Kecil 14, kitab besar? 10. Cek. Ada tak ayat lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata? Buku besar cari wahdaniyah. Cari ayat Al-Quran dia. Jumpa tak ayat Al-Quran dia? Lau ya. Cari. Surah Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya ada di langit dengan di bumi Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, maka apa dia? Maka rosak binasalah kedua-duanya, langit dan bumi. Satu nak USJ, ada volcano. Satu keluar lava lah. Kalau volcano tak ada senyap, dia dormant, tak ada hal lah. Satu nak keluar larva, satu nak apa? Banjir besar, habis, hancur. Mustahil. Itu nak point dia memang tak ada pun kah? Point dia memang tak ada pun. Memang hakikatnya tak ada. Ni Al-Quran menyebutkan, Allah Ta'ala nak bagikan satu perumpamaan, perbandingan supaya kita berfikir. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya ada di langit dan juga di bumi. Maksudnya ada di langit di bumi bukan Allah tu duduk di langit di bumi dah. Sekiranya ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah yang menguasai langit dan juga bumi, satu di langit satu di bumi, mustahil. Kerana apa? Lafasadata. Kerana pasti rosak binasa alam ni, hancur. Sebab tu alam ni kita tengok, perempuan laki, negara begini, kalau khatulistiwa begini, pak musim begini, padang pasir begini, sejuk begini kan, masya-Allah tabarakallah. Di situ nampak tak? Jadi kalaulah tiada Tuhan, bahkan mustahil akan berlaku salah satu daripada dua perkara mustahil, makhluklah jadi pencipta, mustahil. Itu kerana ada dua pula. Yang kedua disebut oleh ulama, iaitu makhluk bertukar jadi mukhasis, yang menentu, yang mencipta. Kerana kita ni makhluk ni juga disebutkan mungkin. Apa dia kak? Mungkin. Apa makna mungkin? Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Jadi kita ni makhluk mungkin ni kita di antara dua, ada dengan tiada. Saya boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Akak-akak semua, ibu-ibu semua boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Kita bukan wajib ada. Di situ. Jadi makhluk ni hakikatnya tidak boleh nak menjadikan salah satu daripada keduanya lebih berat. Ima ada ataupun ima tak ada, tak boleh. Dalam erti kata lain, makhluk ni sendiri tidak boleh mengadakan dirinya sendiri dan meniadakan diri sendiri. Boleh tak? Kita nak lahir ni, kita rasa-rasa nak keluarlah daripada mak kita. Boleh ke? Ada, kita dah set dah jam nak apa? Tukar nak time ni nak keluar. Tak. Mati pula sama. Tak boleh tahu bila pula mati, kan? Lahir pun tak tahu bila, kan? Apa dia? Mati pun tak tahu bila. Jadi kita makhluk ni tidak boleh menjadi mukhasis, tidak boleh menentukan antara dua, ada ataupun tiada. Dalam erti kata lain, kita tak boleh mengadakan diri kita sendiri, bahkan juga meniadakan diri kita sendiri. Hakikatnya apa? Allah yang menentukan, betul ataupun tidak. Allah yang mukhasis, Allah Ta'ala yang menentukan sama ada makhluk itu dijadikan ataupun tidak. Dalam erti kata lain, ya ibu-ibu, iaitu Allah yang mengadakan ataupun menjadikan, mengadakan sesuatu yang mungkin itu daripada makhluk. Masya-Allah tabarakallah. Kalau kita faham perkara ni, banyak benda-benda yang kita segala kewahaman, segala perkara yang tidak jelas itu kita akan boleh memahaminya dengan lebih baik. Oh, mustahil.
manusia itu terjadi dengan sendiri? Kan puak-puak yang tak percaya kepada Tuhan. Dia tak percaya kepada kewujudan Tuhan, dia tak percaya kepada Tuhan. Kau percaya ke tak percaya, Tuhan tu tetap ada. Allah wajibul wujud, alamul izzatil wajibil wujudi. Sebab itulah kadang-kadang ada yang benda-benda yang simple saja, kadang-kadang orang yang nampak macam tak terpelajar dia boleh faham. Kadang orang belajar sampai tinggi-tinggi dan sebagainya, dia tak boleh faham pula benda ni. Adanya apa dia? Adanya Tuhan. Sebab tu kalau ada yang Allah, itulah dinamakan taufik, hidayat daripada Allah. Tu penting sangat. Sebab tu kenal tu penting. Contoh ada sekumpulan saintis pada hatta seawal 1930-an lagi, mereka telah membuat satu hipotesis, membuat satu kajian yang mana sebenarnya hakikatnya dunia ni memang ada penciptanya yang mengawal aturnya. Cuma dia tak kenal je kat siapa Tuhan. Dia tak kenal siapa saja. Sebab tu ma'rifatullah tu penting. Faham? Jadi dia tak kenal saja. Jadi dia kata pasti dunia ini ada yang mengaturnya. Sebab mereka buat kajian. Bila mereka buat kajian, bahawasanya matahari itu dia berkeliling pada orbit dia. Dia keliling pada orbit dia. Bumi pun sama, dia ada orbit dia. Dia masing-masing ada orbit dia kan, bergerak dia kan. Dia pun diameter dia berapa. Jadi mereka buat kajian, sekiranya bumi ni bumi dengan orbit dia, matahari dengan orbit dia, sekiranya matahari itu keluar sedikit walau 1 darjah daripada landasan orbit dia, maka bumi ni akan rentung, terbakar habis. 1 degree saja. 1 degree tu berapa saja? Sikit saja. Manakala kalau dia keluar sedikit daripada landasan dia tu, maknanya kalau ni landasan dia, tiba-tiba dia keluar sikit, maka matahari itu keluar sedikit daripada landasan, beku habis bumi. Justru siapa yang mengawalnya? Sebenarnya tak payah pergi matahari, tekuk jantung kita sudahlah. Betul tak? Betul ke salah? Habis kita. Dia nak kaji jauh-jauh, okeylah, pasal tu bidang dia kan. Tapi kita cukup tengok jantung kita sudah, siapa yang pegang? Allah Ta'ala berdegup dan sebagainya. Itu semua adalah tengok. Sebab tu apabila kita melihat kepada diri kita, barang siapa, sebab tu ada kata-kata hikmah, barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Maksud kenal diri itu bukanlah jadi gila isim ke, jadi dia mengaku dia Tuhan ke apa ke. Itu kalau dalam dia buat, kalau apa ni dia sebut kesian isim yang dipersalahkan kenapa tak fi'il, kenapa tak harf. Jadi ala kulli hal, maksud dia mengenal diri, mengenal Tuhan, dia tahu bahawa dirinya makhluk yang dicipta oleh Allah, Allah yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Itu maksud dia. Lepas tu kita kena mengaji. Baik, waktu disebutkan sesimpel-simpel, contohnya orang Arab Badui sendiri. Orang Arab Badui, mereka ni macam orang yang pendalaman lah Apabila ditanya tentang kewujudan Allah Ta'ala, maka jawapan dia simple. Dia kata najis unta menunjukkan adanya unta, katanya. Kesan tapak kaki menunjukkan ada orang berjalan. Kalau di padang pasir kan dia ada mendap pasir tu. Jadi dia kata langit yang mempunyai buruj, yakni tempat peredaran bulan, bintang, matahari, dan bumi yang mempunyai jalan-jalan, dan laut yang mempunyai ombak, katanya. Semua itu bukti adanya Tuhan yang maha mentadbir lagi maha mencipta. Jadi kalau orang seumpama Arab Badui pendalaman, yang tak ada pelajaran pun boleh berfikir. Ini kan pula kita yang kadang-kadang kita tengok mengaji, ya Allah, tinggi ke langit lah, tapi dia tidak boleh lagi memahami bahawasanya Allah itu wujud. Dan banyak benda-benda orang etis ni makin berkembang di tanah air kita, wa iyazubillah. Dia perhati tengoklah kadang sebab tu antara guru kami Syekh Muhammad Nuruddin bin Marbu Al-Banjari Al-Makki, dia selalu pesan, adalah satu kezaliman kalau seorang mak bapak kalau nak hantar anak dia ngaji luar negeri. Maksud luar negeri tu yang bukan mengaji agama lah, tapi dia tak preparekan anak dia ilmu agama yang cukupnya. Takut-takut kat sana terlalu banyak. Jangan kata kat sana, kat Malaysia pun dah
makin teruk dah. Tapi kat sana lagi tak ada batas. Faham kat sini kurang-kurangnya ada orang boleh ni lagi. Maknanya begitu. Jadi kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, moga Allah lindungilah anak-anak kita, zuriat keturunan kita, pasal zaman mereka ni lebih mencabar daripada kita. Kita pun dah macam-macam lah budaya-budaya zaman-zaman kita, tetapi di zaman mereka ni lebih berat lagi. Jadi di samping doa, di samping ingatan-ingatan kita tu kena sebab apa? Sebab biasanya fahaman-fahaman ni dia macam akal tu dia boleh jadi bila kita ada asas yang kuat, tak mungkin Tuhan tu tidak wujud kerana sekian kita, pemahaman kita terhadap pendalilan tersebut. Subhanallah. Banyak lagi kisah-kisah yang ulama. Jadi saya boleh saya ambil beberapa contoh. Beberapa contohnya Imam Abu Hanifah ni. Imam Abu Hanifah ni pernah ada satu golongan, golongan ni yang tak percaya Tuhan. Ini berzaman lah cerita ni, berzaman. Dia ni satu grup ni, dia datang kepada Imam Abu Hanifah, memang niat nak mencederakan Imam Abu Hanifah, nak buat sesuatu. Jadi Imam Abu Hanifah kata begini, kamu semua kalau boleh jawablah apa soalan yang aku beri kepada kamu, kamu nak buat apa-apa terpulanglah. Lalu Imam Abu Hanifah bertanya dan berbicara, apa pendapat kamu? Ni Imam Abu Hanifah ni orang yang bijak. Apa pendapat kamu kalau ada satu orang lah, this one person, dia kata, dia cakap pada kamu semua, aku telah melihat sebuah kapal yang penuh dengan berisi muatan, barang-barangan, kargo lah bahasa sekarang ni. Tak ada kapten, tak ada anak-anak kapal, mengharungi lautan yang begitu bergelora. Bukan lautan yang biasa-biasa dia, lautan yang begitu bergelora dengan tiupan angin yang begitu kencang, ribut topan dan sebagainya. Namun kapal tadi yang tak ada kapten, tak ada anak kapal, bersekian semua, dia mengharungi lautan yang bergelora dengan tiupan yang angin yang begitu kencang ni dengan lurus baik sekali, tanpa menghala ke kiri dan kanan sekalipun. Macam tu saja. Kalau lah orang main dulu, orang jahil dulu kan main apa? Main lomba, main judi dengan main longkang. Cerita Dharma Harun tu dengan si Hamid Gurkha almarhum, yang main kat longkang tu kan, apa benda entah boat benda tu, itu pun kalau dah berkocak-kocak pun dah pergi ke mana kan. Ini kan pula lautan yang bergelora, tak bergerak ke kiri dan tak bergerak ke kanan. Maka kata Imam Abu Hanifah, adakah perkara ini boleh diterima di akal? Kamu boleh terima tak? Dia tak bergerak langsung ke kiri kanan, lurus je perjalanan dia, memang orang kata smooth je. Maka mereka semua sepakat mengatakan mustahil, ia satu perkara yang pelik dan tidak boleh diterima oleh akal sama sekali. Itu mereka yang jawab. Maka subhanallah, kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata subhanallah, Maha suci Allah. Jika mustahil sebuah kapal tanpa pengemudi, tanpa kapten, tanpa anak-anak kapal dapat berlayar dengan baik dalam suasana lautan yang begitu bergelora dan juga angin yang begitu kencang, apatah lagi dunia yang Allah Ta'ala cipta, apatah lagi dunia yang mempunyai kepelbagaian bentuk muka bumi, lautannya bagaimana, sangat luas terbentang, banyak kawasan, boleh jadi stabil muka bumi Allah Ta'ala ni tanpa ada pencipta dan pemelihara. Tak boleh jadi. Imam Asy-Syafi'i pun pernah ditanya oleh orang-orang yang macam ni. Orang-orang macam ni tak percaya Tuhan. Lalu Imam Asy-Syafi'i kata, baik, dia ambil satu helai daun, dia kata, lihat kepada daun ini. Daun ini daripada pokoknya, pokok yang sama, warna ni yang sama, tabiatnya, baunya yang sama, rasanya pun sama. Setuju tak? Contohlah ada daun ya. Setuju tak? Itu hari pernah saya ngajar macam ni, tiba-tiba ada daun kering kat sini gitu. Itu. Tapi ini tak ada pula. Contoh. Jadi sama tak? Dia kata ya, kami setuju sama. Baik. Imam Asy-Syafi'i kata daun ini, contoh daun daun ini ketika dimakan oleh ulat sutera jadi apa? Ulat sutera menghasilkan sutera. Daun ini yang sama ketika dimakan oleh lebah masalahnya menghasilkan madu, lebah menghasilkan madu. Daun ini sekiranya dimakan oleh kambing menjadi apa? Menjadi najis. Daun yang sama sekiranya dimakan oleh kasturi, daun yang sama ketika dimakan oleh kijang. Kijang ni ada penghasilannya kasturi, minyak kasturi kijang.
Daun yang sama dimakan oleh haiwan yang berbeza, menghasilkan hasil produk menghasilkan hasil yang berbeza. Siapa yang menciptakan hasil tersebut? Siapa yang menciptakan hasil tersebut? Tadi jadi madu, jadi sutra, jadi najis, jadi kasturi, minyak kasturi. Siapa yang menghasilkan hasil yang berbeza daripada daun yang sama? Jadi Imam Syafi'i tanya tu pada mereka semua, tak boleh jawab. Imam Syafi'i kata, pastinya Allah. Allah, pastinya Allah. Jadi kedua-dua orang ni, kedua-dua kumpulan ini yang bertemu dengan Imam Abu Hanifah, yang bertemu dengan Imam Syafi'i, bertobat kepada Allah, dia meninggalkan fahaman dia, tak percaya kepada Allah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal juga, imam-imam besar kita, walaupun mereka ni imam-imam dalam fiqh, tetapi kita kena ingat satu perkara, imam-imam ni, ulama-ulama kita, dia alim semua ilmu, dia alim semua ilmu. Cuma Allah zahirkan, nampak tajallikan, zahirkan ilmu ni, ni nampak ke fiqh, ni nampak ke tauhid, tapi alim belaka. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah ditanya oleh puak-puak yang tak percaya ni, maka beliau menjawab, mengambil perumpamaan sebiji telur saja. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lihat pada sebiji telur, dia kata, seumpama sebuah kota yang utuh, yang mana lagi licin, tak ada pintu di dalamnya ataupun di luarnya, ataupun lubang laluan di dalam di luarnya, luarannya umpama putih perak dan dalamannya umpama emas tulin, kuning, kan? Jadi ajaibnya, bila dinding ataupun bila kulit telur itu terbelah, keluarlah seekor binatang yang boleh mendengar, boleh melihat, mempunyai satu bentuk yang cantik dan suara yang merdu, contoh burung ke apa dan sebagainya. Siapa yang menjadikan tu semua? Mana ada ke? Tak ada. Dinding tak ada, apa tak ada. Jadi satu perumpamaan yang mudah untuk seseorang itu faham bahawasanya Tuhan itu pasti ada, wajibil wujud. Takkan Tuhan itu tak ada. Tak bolehlah kita menerima sedemikian rupa. Kerana apa? Sudah banyak sekali bukti demi bukti. Justru yang mengatakan tiada tu kerana tak nampak. Contohnya, tak nampak, dia kata. Bukan semua benda tak nampak tiada. Cukuplah aircon yang kita rasakan ini, boleh kita gap ni. Ni aircon, secupak aircon, secupak air udara. Dia tak boleh. Jadi bukan benda yang kita tak nampak tu tiada. Jadi okey, perbahasan dia, apakah yang kita tak nampak tu? Maksudnya kita dihijab oleh Allah Ta'ala di dunia. Di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin, kita dapat melihat akan Allah Ta'ala dengan mata kepala kita, dengan izinnya, amin ya rabbal alamin. Moga kita mendapat anugerah yang tertinggi itu di akhirat kelak, di syurga Jannatul Firdaus bersama dengan junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan demikian wajiblah bagi Allah sifat wujud, artinya ada, dan mustahil atasnya sifat adam, artinya tiada. Pelajaran yang kelima, huraian sifat qidam, masing-masing boleh catat pada kitab masing-masing. Kuliah akan datang, kita akan sambung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Boleh Masya Allah. Jadi kita dah faham betul-betul bab wujud ni. Ingat nanti kita akan kait balik, masuk qidam dan sebagainya, kita akan kait balik. Jadi lebih menyambung kita. Maknanya kalau kita ulang dia lebih kita faham. Maka seterusnya isi kandungan daripada kitab ini bukan saja kita khatam satu hari nanti, tetapi kita memahaminya dan beramal dengannya, insya-Allah. Ada soalan? Kalau ada soalan, mudah-mudahan faham. Faham ni bukan kerja guru hakikatnya, ataupun kerja murid hakikatnya, tapi kena usahalah. Cuma hakikat kepada kefahaman adalah daripada Allah Ta'ala. Kita kena banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kita akan sambung pelajaran yang kelima dengan izin Allah Ta'ala. Mohon maaf segala salah dan silap. Panjang umur kita bertemu lagi. Terima kasih atas perhatian, dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan keberkatan pada masa kita ini, untuk beramal dengan ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.